Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Muhammad Azam Johari, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Yang dihormati para pembakalah Seminar Puisi Kelantan 2020 yang diraikan para penyair dan para peserta seminar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana kita dapat juga bersama pada hari ini, ya. Dan walaupun dari kejauhan, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah mengundang saya untuk bersama-sama dalam seminar kita pada hari ini, ya, walaupun dari jarak yang jauh, ya, sejauh perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Baru. Bayangkan jaraknya berapa jauh, ya. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibentangkan pada hari ini ialah Wacana Budaya dan Seni dalam Ungkapan Puisi Penyair Negeri Kelantan, ya. Baik, saya akan bermula dengan pengenalan, iaitu mula memperkenalkan tentang konsep budaya dan seni terlebih dahulu, ya. Baik, perkataan budaya berasal daripada dua perkataan yang terpisah asalnya, iaitu perkataan budi dan daya. Ya, sebelum menjadi budaya, budi dan daya. Berasal dari kata Sanskrit, budi bererti akal, akal fikiran, ya, akal, manakala daya bermaksud upaya ataupun usaha-usaha, keaktifan, kekreatifan manusia melaksanakan dengan anggotanya apa yang digerakkan oleh akal, oleh budi tadi, ya. Jadi itu munculnya perkataan budaya. Dari sudut pandangan Kyonjara Ningrat, ya, seorang sarjana Jawa, katanya istilah budaya berasal dari bahasa Sanskrit iaitu budaya. Kata jamak dari perkataan budi, ini sebutan Jawa, ya, budi, yang bererti budi atau akal, sama tadi, ya. Oleh itu, kata budaya dapat diertikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal fikiran, ya. Sementara Bakar menyatakan perkataan budaya berasal dari perkataan Sanskrit sama yang bererti hasil baik, kemajuan dan kemakmuran yang serba lengkap, ya. Kemudian kita lihat pula dalam bahasa Inggeris, mereka menggunakan istilah culture, ya. Culture yang juga berasal dari segi etimologinya berasal daripada perkataan Latin colere yang bermaksud menyedia dan mengerjakan tanah atau menanam, ya. Ini nampak macam lain sedikit, ya, daripada yang takrif yang diberikan yang awal tadi. Kenapa kelainan ini berlaku? Kerana masyarakat Eropah pada ketika itu mereka menggunakan istilah culture untuk menggambarkan pemikiran mereka yang dihubungkan dengan kegiatan kehidupan mereka pada ketika itu yang sangat rapat dengan aktiviti pertanian atau dalam bahasa Inggerisnya agriculture. Jadi perkataan culture asal dari, bukan asal tetapi berkait dengan agriculture pada zaman tersebut, ya. Baik, kemudian kita lihat pula pandangan yang diberikan oleh seorang sarjana budaya yang terkenal di Eropah, iaitu E.B. Teller, yang menyatakan bahawa budaya ini merujuk kepada keseluruhan kompleks, ya, yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat, dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan serta dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi itu katanya budaya yang ditakrifkan oleh E.B. Teller, ya. Kemudian J. Machinist menyebut budaya sebagai kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku dan objek kebendaan yang dikongsi secara bersama oleh sekumpulan penduduk yang tertentu. Jadi menarik, ya, untuk kita memahami konsep budaya. Kita lihat pula pandangan yang diberikan oleh Ibn Khaldun, ya, yang menyebut tentang keperluan fizikal manusia membawa kepada penyatuan dengan orang lain, dan apabila masyarakat terbentuk maka ia melalui beberapa peringkat yang akhirnya membawa kepada
pembentukan budaya, ya. Dan dalam Islam sendiri, Islam memainkan peranan penting lah dalam pembentukan budaya orang Melayu khususnya, kerana teras pembentukan sesebuah budaya masyarakat Melayu adalah berdasarkan kepada prinsip Islam, ya. Baik, seterusnya saya nak memetik sedikit pandangan oleh budayawan tempatan, ya, tokoh budaya tempatan, Hashim Awang AR. Ini seorang profesor di Akademi Pengajian Melayu, pensyarah saya juga dulu, ya, orang Kelantan, ya. Beliau menjelaskan bahawa terdapat perbezaan dalam memahami makna budaya dan kebudayaan, ya. Pada beliau, budaya itu merujuk kepada segala prinsip, peraturan, struktur, kod, nilai, norma dan seumpamanya yang mendasari pelakuan manusia, tingkah laku manusia. Manakala manakala kebudayaan pula adalah segala bentuk amalan, ya, amalan dan perlakuan yang terhasil daripada prinsip, falsafah, nilai dan sebagainya. Yang pertama tadi. Jadi yang pertama lebih kepada teori, sedangkan yang kedua itu lebih kepada perbuatan ataupun praktiknya, amalannya. Jadi antara budaya dan kebudayaan menurut beliau, satu, budaya bersifat teori dan kebudayaan adalah bersifat praktikal, praktik amalan, ya. Jadi dari sisi yang lain, kita lihat perkataan budaya atau kebudayaan juga bermaksud tamadun atau peradaban atau kemajuan fikiran yang dicapai oleh sesebuah masyarakat, ya. Baik, itu budaya. Kemudian seni, seni didefinisikan sebagai karya seperti sajak, lukisan, muzik dan lain-lain yang dicipta berdasarkan bakat atau kecekapan. Itu menurut Kamus Dewan, ya. Manakala menurut seorang profesor bidang seni, Rahmah Bujang, beliau menyatakan bahawa kesenian Melayu merupakan hasil daripada kecekapan manusia Melayu, ya, dalam mencipta dan melahirkan, memperlihatkan bakatnya. Dan hasil itu turut memberi kesenangan dan puasan, kesenangan dan kepuasan kepada penyambutnya. Penyambut ni merujuk kepada pendengar, khalayak, ya, khalayak yang menonton seni dan sebagainya. Dan ini menimbulkan kesan kenikmatan. Jadi itu menurut Rahmah Bujang, dan beliau menyebut tentang Malaysia sebagai sebuah negara yang berperlembagaan telah meletakkan seni sebagai antara agenda pembangunan negara ini, ya. Misalnya dalam dasar kebudayaan kebangsaan 1971, semangat ini telah digarap untuk mengidentifikasikan dasar dan pembangunan seni dan budaya. Jadi 3 prinsip telah dijadikan sebagai dasar panduan dan pegangan yang kemudian kita kenali sebagai dasar kebudayaan kebangsaan, ya. Dan kesenian Melayu khususnya telah menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Jadi di negara ini kemudiannya kita lihat telah diwujudkan satu badan yang dinamakan sebagai Kementerian Kebudayaan dan Kesenian, ya, yang tujuannya adalah untuk memantapkan dan memperkembangkan lagi kegiatan kebudayaan dan kesenian masyarakat Melayu di Malaysia, ya. Selain Rahmah Bujang, saya nak memetik pandangan yang diberikan oleh seorang lagi ahli akademik Melayu, Ku Zamzam, yang menyebut bahawa kesenian Melayu dapat dilihat melalui budaya bendanya. Budaya benda seperti alat-alat, senjata, pakaian, perhiasan, tempat berlindung, perumahan, ya, alat pengangkutan, makanan, minuman, muzik, tarian dan sebagainya. Jadi menurut beliau, beliau telah memperincikan jenis-jenis apa yang disebutkan sebagai seni tadi, ya. Dan dari segi sejarah dan ketamadunan, kita dapati bahawa kesenian Melayu ini berkait rapat dengan perkembangan budaya Melayu secara keseluruhannya. Jadi kita lihat artifak-artifak seni seperti seni arca, seni tembikai, anyaman, itu antara simbol ataupun bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa telah wujud ataupun telah ada suatu peradaban di satu-satu tempat, ya. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan takrif budaya dan seni yang dibincangkan di atas tadi,
kita dapati bahawa wujud kepelbagaian dalam memberi takrif seni dan budaya menurut para sarjana barat dan tempatan, ya. Walaupun berbeza, tapi akhirnya menuju kepada satu kesatuan yang hampir sama, yang mana seni budaya ini menjelaskan tentang ketamadunan sesuatu bangsa, ya. Ketamadunan dan juga peradaban sesuatu masyarakat, ya. Dalam konteks kita sudah tentulah merujuk kepada masyarakat Melayu. Baik, itu pengenalannya. Kemudian untuk bahagian yang kedua, saya mahu terus kepada perbincangan tentang wacana budaya dan seni dalam puisi penyair Kelantan, ya. Kita tahu bahawa negeri Kelantan ni sangat istimewa, bukan kerana saya orang Kelantan, ya, tapi kerana negeri Kelantan telah melahirkan begitu ramai penyair, ya, yang mana sebahagian mereka akhirnya telah membina kekuatan di peringkat bukan hanya di negeri, dia juga peringkat kebangsaan, ya. Dan kebanyakan mereka ni mempunyai hasrat untuk mengungkapkan isu-isu budaya dan kesenian negeri Kelantan yang mana untuk menampilkan, ya, memperlihatkan bahawa orang Kelantan ini merupakan kelompok yang paling kuat dalam mengekalkan jati diri, ataupun sekarang kita boleh juga guna istilah akal budi, ya, jati diri atau akal budi, hatta ketika mereka berada di luar dari negeri Kelantan atau di luar negara Malaysia sekalipun, ya. Saya teringat kepada satu cerita tentang seorang kawan saya yang tinggal di Boston, Amerika. Beliau hubungi saya, katanya, Yati, you patut datang ke Boston, sebab beliau ni tinggal di Boston, Amerika, ya. Dia kata, you patut datang ke Boston. Saya tanya kenapa. Dia kata di sini ada satu kampung yang diberi nama Kampung Kelantan, yang mana di situ penduduknya adalah mereka yang berasal dari Kelantan. Jadi saya rasa sangat menarik. Wah, ada Kampung Kelantan di Boston, Amerika, ya. Ini menunjukkan bagaimana di mana pun mereka berada, mereka bersama secara kolektif dan mereka mengekalkan budaya, seni dan segala yang dimiliki sebagai jati diri, identiti kepada diri mereka itu di mana-mana saja, ya. Jadi pengekalan tersebut kita lihat bukan hanya dari segi pertuturan, mereka kekal dengan dialek Kelantan ni. Saya ingat dialek yang paling kuat, ya, berbanding dengan negeri-negeri lain dari segi dominasi penggunaannya oleh penuturnya, ya. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur misalnya, yang paling dominan dalam pertuturan dari segi dialek ialah Kelantan lah. Kalau di Universiti Melaya tempat saya mengajar ni, pelajar Kelantan yang memang tak boleh tinggal dialek mereka berbanding dengan negeri-negeri lain yang juga mempunyai dialek, tetapi mereka tak bawa secara dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari lah. Jadi pengekalan yang disebut tadi adalah kita boleh lihat dari segi pertuturan dialek, dari segi makanan. Makanan pun sama. Saya sendiri pun memang tak boleh tinggal makanan tradisi Kelantan saya. Dari segi penampilan, pakaian, rasa keketaan atau kenegerian, ya, dan sebagainya. Jadi perkara yang hampir sama ini akhirnya menyerap dalam gaya penulisan puisi oleh penyair Kelantan, ya. Dan ini menjadikan karya-karya puisi dari Kelantan, penyair Kelantan mempunyai keunikan yang tersendiri, ya. Dan paling penting kita lihat uniknya mereka ini kerana masih utuh, ya. Mereka ini masih utuh dalam mempertahankan kebudayaan, warisan kesenian dan akal budi dalam praktikal, dalam amalan kehidupan sehari-hari, ya. Dan kita akan lihat dalam banyak aspek sebenarnya. Bahasa misalnya, kalau tadi kita katakan mereka mengekalkan dialek, tapi kita lihat banyak juga puisi oleh penyair Kelantan yang mengangkat isu bahasa dalam karya mereka. Dan ini sudah tentu sesuatu yang wajar kerana bahasa merupakan asas kebudayaan, ya. Kita bercakap tentang kebudayaan, secara tidak langsung kita tak boleh kesampingkan isu bahasa, ya. Kerana bahasa adalah asas kebudayaan dan sekaligus menjadi lambang kepada ketamadunan sesuatu bangsa, ya. Jadi ungkapan bahasa jiwa bangsa itu menjelaskan tentang kepentingan inilah, ya.
Dan kita tahu bahawa bahasa Melayu ni sudah sekian lama, ratusan tahun ya, menjadi bahasa lingua franca ya, di Nusantara, Asia Selatan, Asia Timur ya, Asia Tengah, Indochina dan sebagainya. Dan kalau kita baca sejarah, kita saksikan bagaimana kebangkitan Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor Riau, Pahang, Terengganu dan Kerajaan Patani yang berperanan dalam penguasaan dan penyebaran bahasa Melayu. Dalam penulisan berbentuk kitab-kitab, hikayat, syair, gurindam dan juga cerita-cerita epik ya. Malah bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dalam penulisan surat utusan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan-kerajaan asing pada ketika itu. Jadi kepentingan bahasa Melayu dari segi undang-undang misalnya dimaktubkan dalam penulisan hukum Kanun Melaka ya. Kita boleh lihat hukum Kanun Melaka, undang-undang laut ya, undang-undang laut Pahang, undang-undang laut Melaka dan beberapa negeri lain yang menjadikan ini sebagai suatu rujukan interaksi maritim, dunia maritim antara bangsa yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi, bahasa penghubung mereka. Jadi kita saksikan bahawa bahasa Melayu bukan saja mempunyai kehebatan kehebatan dari segi status penggunaannya, malah kita dapati orang Melayu itu sendiri mempertahankan jati diri mereka sebagai bangsa yang hebat, yang tetap menjulang bahasa dan sastra serta budaya dan serta seni mereka ya. Kita lihat dalam kalangan penyair Kelantan yang signifikan dalam mengangkat persoalan bahasa ya. Antara mereka sudah tentulah Aziz Rahman, Izani Haji Daud, Wan Razuha, Azmi Yusof dan ramai lagi kalau nak disebut. Saya ada setimbun kumpulan puisi dan juga antologi puisi dari Kelantan ini yang memberikan begitu banyak data. Cuma dalam keterbatasan waktu ini saya tidak dapat menganalisis semualah ya. Tapi kita lihat sebagai contoh puisi-puisi Aziz Rahman misalnya, seorang tokoh budayawan yang banyak menulis puisi tentang pelbagai tema yang berkait tentang bangsa Melayu, termasuklah bahasa. Saya nak petik puisi berjudul Kasih Bahasa dan Budi kepada Bahasa, yang mana penyair memperlihatkan peranan bahasa Melayu sebagai lambang jati diri yang perlu dipertahankan ya. Terdapat dua elemen penting yang dapat kita kesan melalui ungkapan puisi beliau. Pertama, beliau meluahkan perasaan sayang, ya, cinta kepada bahasanya. Dan kedua, mengungkapkan rasa kegusaran, kebimbangan terhadap kedudukan bahasa Melayu pada hari ini. Jadi, melalui puisi Kasih Bahasa ini misalnya, kita dapat lihat bagaimana penyair memperlihatkan fungsi bahasa Melayu dalam kehidupan realiti orang Melayu, di samping ungkapan rasa kecintaan dan kegusaran terhadap bahasa Melayu. Sebagai contoh, saya memetik frasa yang berbunyi, bahasaku bukan sekadar kegunaan atau penggunaan yang kian suram. Walau sukar dikembang, dirancang, bahasa yang baik, murni dan benar. Jangan keyakinan kehilangan sinar. Jadi rasa kebimbangan tu terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa yang hari ini diberi kedudukan sebagai bahasa kebangsaan, tetapi tidak diterima atau ditolak oleh sesetengah pihak atas pelbagai faktor, termasuklah faktor ekonomi ya. Dan rasa kebimbangan yang sama dapat dilihat daripada ungkapan perasaan dan pemikiran puisi-puisi penyair Wan Razuha misalnya, yang saya dapati begitu cakna ya, prihatin dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara ini. Misalnya melalui puisi beliau berjudul Oh Bahasaku ya, yang mempamerkan semangat, kesedaran dan kecintaan tinggi terhadap bahasanya. Malah beliau meletakkan kepentingan, kecintaan dan perjuangan bahasa ini sama penting dengan perjuangan kedaulatan bangsa dan tanah air. Sama seiring dan sama penting ya.
Dan walau bagaimanapun saya dapat mengesan rasa kekesalan terhadap kedudukan bahasa dalam diri penyair ini yang diungkapkan melalui puisi beliau yang berjudul Oh Bahasaku, ya. Oh Bahasaku yang seperti yang dipaparkan dalam contoh ini, ya. Saya tak nak baca kerana saya mengejar masa. Saya nak pergi kepada membincangkan bagaimana dalam ungkapan tersebut penyair menyuarakan perasaan dan pemikiran terhadap isu bahasa, ya, yang tidak, menurut beliau, tidak dimartabatkan di tanah airnya sendiri. Jadi berdasarkan kalimat, aku kesal, bahasaku diketepikan di majlis rasmi. Aku gusar, bahasaku tidak dijadikan bahasa ilmu. Itu jelas menyuarakan pemikiran dan perasaan penyair terhadap peminggiran atau penafian fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga sebagai bahasa ilmu. Jadi kalau kita perhatikan frasa yang berbunyi aku kesal, aku gusar, itu menegaskan perasaan penyair terhadap situasi yang menimpa nasib bangsa, ya. Sementara frasa majlis ilmu, bahasa ilmu adalah dua aspek pemikiran berhubung bahasa Melayu yang pada penyair sepatutnya dinobatkan sebagai bahasa rasmi di negara ini dan sebagai bahasa ilmu yang selayaknya bagi memandaikan anak bangsanya. Jadi itu yang diperlihatkan oleh Wan Razuha. Kemudian saya nak membawa perhatian khalayak kepada puisi-puisi bertemakan bahasa oleh seorang lagi penyair senior dari Kelantan, Izani Haji Daud, ya. Beliau banyak menghasilkan puisi-puisi bertemakan ataupun mengetengahkan isu-isu bahasa. Misalnya yang dalam puisi beliau yang berjudul Kepulau Bahasa, Sewaktu Memugar Aksara, dan juga puisi Seluhur Bahasa. Tiga-tiga ni boleh dipetik dalam kumpulan puisi beliau Antara Desir, ya. Saya ada bukunya tapi tak sempatlah saya nak tunjuk, ya. Kemudian puisi beliau juga ialah tentang bahasa juga, Melukis Warna Bahasa. Kemudian Perjalanan Bahasa, diikuti Pekan Bahasa dan puisi Pengukir Bahasa. Semua ini dalam kumpulan puisi Dikala Jora Berkata, ya. Ini puisinya, Dikala Jora Berkata. Baik, melalui puisi bahasa, misalnya kita dapati penyair mengungkapkan perasaan dan pemikiran yang hampir sama dengan penyair awal tadi tentang isu bahasa, ya. Perjalanan bahasa, ini dia contoh perjalanan bahasa, ya. Saya tak akan bacakan, tapi saya nak menjelaskan bagaimana penyair Izani menzahirkan ungkapan perasaan dan pemikiran terhadap isu bahasa yang ditimbulkan dari dua aspek, dua perkara yang ditimbulkan. Pertama, sebagai untuk melafazkan rasa kecintaan dan kebanggaan beliau terhadap bahasa ibunda, dan yang kedua sebagai ungkapan tanda kegusaran dan kebimbangan terhadap kemasukan pengaruh bahasa asing dan kesannya ke atas bahasa Melayu, ya. Jadi itu dua isu yang dilihat sebagai cabaran semasa yang dihadapi oleh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara ini dari dahulu sampai sekarang, ya. Kemudian saya nak menarik perhatian kita semua kepada buku yang antologi puisi yang berjudul Bahtera Peradaban, ya. Kenapa? Kerana di sini saya dapat mengesan sejumlah puisi yang membawakan isu bahasa, seperti yang berjudul Pertanyaan Selepas Menghadiri Wacana Bahasa oleh Ramli Abdul Halim, Kata-kata Asing dalam Puisimu oleh Azman Hussein, ya. Itu antaranya lah, ya. Kalau nak ikutkan sebenarnya banyak, ya, puisi yang dihasilkan oleh penyair Kelantan, sama ada penyair baru atau penyair lama yang berhubung dengan isu bahasa ini. Tetapi yang lebih menarik, saya nak bawa perhatian kita semua kepada kecenderungan penyair Kelantan untuk mengangkat dialek, ya, bahasa dialek Kelantan ke dalam ungkapan puisi mereka.
Ini sesuatu yang istimewa pada saya kerana kita jarang ataupun sukar untuk membaca puisi-puisi dari negeri lain yang ditulis dalam dialek mereka, ya. Tetapi kecenderungan penyair Kelantan ini saya lihat sebagai suatu lambang, ya, dan upaya mereka dalam memperkukuhkan jati diri tempatan penyair di negeri inilah. Maksudnya bukan saja mereka mengekalkan pertuturan seharian dalam dialek, tetapi juga dalam penulisan. Jadi bayangkan kekuatan jati diri mereka dengan dialek ini yang tidak boleh disangkal ataupun dinafikan lagi oleh sesiapa pun. Itu kelebihan orang Kelantan, khususnya penyair Kelantan yang cenderung memaparkannya dalam puisi-puisi mereka. Antara lain kita dapat lihat kecenderungan ini dalam puisi-puisi A. Aziz Draman melalui puisi beliau yang berjudul Cara Kelantan. Betul tak bunyi sebutan saya tu? Cara Kelantan. Kedua, Nyo Patani, ya. Ketiga, Cocoh. Ini semua dapat dipetik ataupun dibaca dalam kumpulan puisi beliau yang berjudul Bicara Kasih, ya. Mana ini Bicara Kasih oleh A. Aziz Draman. Kemudian ada puisi yang berjudul Selora Kelantan dalam antologi Wat Long, ya. Dan banyak lagi lah. Itu sekadar saya memetik sedikit menunjukkan bagaimana kecenderungan yang diperlihatkan oleh penyair Kelantan untuk memanifestasikan pemikiran dan perasaan mereka dalam penggunaan dialek, ya, seperti mana mereka bertutur sehari-hari. Baik, kita lihat sedikit contoh puisi yang berjudul Cara Kelantan ni, ya. Ini dia. Saya tak bacakan, bukan saya tak tahu, saya tahu saya boleh bacakan, tapi saya tinggalkan ini kepada khalayak. Yang saya nak jelaskan ialah bagaimana puisi pendek yang menggunakan logat ataupun dialek Kelantan ni memperlihatkan dua perkara penting. Pertama, saya lihat paparan tentang kepribadian, isu soal kepribadian atau akal budi dalam kalangan masyarakat Kelantan itu sendiri, ya, yang menjelaskan tentang sikap, tingkah laku, perbuatan, ya, yang mana memaklumkan ataupun menegaskan bahawa seseorang individu yang tidak mempunyai pendirian tetap dalam menyatakan sesuatu perkara atau sesuatu ketetapan atau sesuatu perjanjian akan menimbulkan, mencetuskan perbalahan sesama sendiri antara dua pihak tadi. Jadi perbalahan boleh melibatkan penggunaan, dalam petikan ini menunjukkan bahawa perbalahan boleh melibatkan penggunaan senjata, ya. Yang boleh dikaitkan dengan ciri-ciri sifat orang Kelantan itu sendiri yang kita selalu dengar bahawa sifat gedebe atau ciri pahlawan ini, ya, yang sinonim dengan lelaki dalam masyarakat Kelantan, ya. Kalau saya ingat lelaki lain dari negeri-negeri selain Kelantan tu tak ada istilah gedebe ni, ya. Orang gedebe ni hanya ada di Kelantan. Jadi pada saya melihat ini ciri kepahlawanan yang boleh dikaitkan dengan jenis-jenis pertarungan pula dalam puisi ni, jenis-jenis pertarungan cara Kelantan, ya, iaitu ini yang dikatakan boleh tebah, boleh tetok, boleh tebal, boleh catah, ya. Tikai sauk makan ke otok, buku 5 berasa kapok. Ini petikan dari puisi tadi yang menggambarkan situasi pertarungan, ya. Situasi pertarungan bukan hanya menjelaskan tentang strategi, tetapi juga kehebatan ataupun kesan bagi setiap strategi yang digunakan, ya. Tikai sauk makan ke otok, buku 5 berasa kapok. Jadi bayangkan kesannya tu, buku 5 pun boleh terasa tajam dia tu macam kapak, ya. Kedua, saya lihat dari segi pemilihan dan pemakaian perkataan khusus dalam puisi ini seperti golok, klewe, kapok kecil, badik, lawi ayah. Semua ni adalah merujuk kepada senjata tradisi orang kita, orang Melayu, yang mana dikategorikan sebagai budaya benda dalam masyarakat, yang terkenal dalam masyarakat Kelantan lah. Kapok kecil, badik, lawi ayah ni memang senjata yang
yang merujuk khusus kepada orang Kelantan. Dan kita dapati bahawa sejak ratusan tahun yang lalu, pelbagai jenis senjata warisan tradisi ini telah digunakan ya oleh masyarakat kita, bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri atau untuk ketika pergi berburu, tetapi juga sebagai suatu identiti daripada suatu kelompok etnik ataupun kelompok tertentu yang memperlihatkan budaya benda dan kebudayaan mereka. Budaya benda, objek-objek itu, dan kebudayaannya praktikal kepada objek-objek yang disebutkan tadi ya. Dan lebih menarik dengan hari ini kita lihat terbaru ya, telah lahir lagi sebuah antologi puisi yang khusus ditulis dengan menggunakan dialek Kelantan sepenuhnya. Ini saya dah dapat ya. Bagi diterbitkan pada tahun ini, tahun 2020 ya. Cepat je saya order buku ni, saya pesan buku ni sebab saya nak lihat apa sebenarnya yang dipaparkan oleh penyair dalam buku ini untuk dibicarakan di sini. Jadi Bagi ini mengumpulkan sejumlah 96 buah puisi karya 24 orang penyair ya. Dan yang relevan pada saya ialah sebahagian puisi di dalam ini, sebahagian besar ya, adalah mengungkapkan budaya dan seni yang khusus di Kelantan ya. Misalnya dalam puisi yang bertajuk dalam ni ya, saya senaraikan, saya ambil sikit contoh lah, tidak boleh nak senaraikan semua ya. Puisi bertajuk Orang Jamai Dulu 1 dan Orang Jamai Dulu 2. Ada dalam bracket, dalam kurungan tu tanda 1 dan 2. Jadi Orang Jamai Dulu 1 dan Orang Jamai Dulu 2. Saya memetik puisi ini kerana saya dapat mengesan paparan budaya benda dan budaya bukan benda yang begitu sinonim dengan tradisi masyarakat di negeri Kelantan ya. Sebagai contoh, puisi Orang Jamai Dulu 1 ya. Saya tak nak petik puisi ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada, boleh rujuklah kepada buku ni ya. Yang mana memaparkan tentang, dalam puisi ini memaparkan tentang bentuk rumah orang Kelantan ya. Bentuk rumah orang Kelantan yang dibina tinggi dan di bawah rumah ada ruangan yang berfungsi untuk digunakan sebagai suatu tempat bagi menempatkan binatang peliharaan seperti kambing, biri-biri, ayam, itik, lembu. Saya masih ingat lagi masa saya kecil dulu di kampung, memang rumah atuk nenek saya macam tu lah. Rumah tinggi, rumah papan. Di bawahnya kita panggil ada guk air. Guk air, tempat itik. Nak cari telur, masuk je bawah rumah ya. Kambing, betul, kambing. Lembu tak ada ketika itu, tapi mungkin rumah lain ada lembu, ada kerbau, tapi di rumah atuk nenek saya dulu tak ada. Tapi ini yang dirakamkan kembali dalam puisi ini. Itu dari segi penempatan haiwan yang dibela, yang dipelihara. Selain itu, yang kedua yang digambarkan tentang budaya orang Kelantan ialah di bawah rumah itu juga menjadi tempat tuan rumah dan ahli keluarga mereka untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu ya. Saya petik sedikit daripada sajak ini, puisi ini yang menyebut bahawa bawah rumah juga tempat buat hijau, lesung inek, kisare, tumbuk padi, irik padi, idai padi, ayok padi, lepas ngetek buat beg buah baru. Ini petikan dari puisi Orang Jamai Dulu tadi, yang memaparkan budaya masyarakat Melayu di Kelantan ya. Budaya benda dan juga budaya bukan benda. Jadi kita lihat budaya benda, misalnya lesung inek, kisare. Itu adalah budaya benda, artifak-artifak yang berbentuk benda yang sinonim dalam sesuatu masyarakat, khususnya di sini Kelantan. Saya pun masih ingat di bawah rumah atuk nenek saya dulu ada kisare. Di bawah tempat kita mengisar tepung ya, nak buat kuih, nak buat menggunakan tepung. Tak ada tepung yang kita beli dah siap, tapi beras yang kita tanam, yang kita tuai sendiri, yang kita proses sendiri, itu akan dikisar sehingga menjadikan ia tepung yang kemudian boleh dibuat kuih. Jadi ini
uniknya ya gambaran budaya Kelantan yang dipaparkan dalam puisi ini. Kemudian dalam puisi yang kedua yang saya petik di sini ialah berjudul Orang Jamai Dulu 2. Ini memaparkan budaya benda dan bukan benda juga, tetapi melalui perbuatan ataupun tingkah laku aktiviti yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung pada ketika itu. Misalnya saya petik sedikit penggunaan diksi seperti cedung ngeteh, ya. Cedung ngeteh, usung rumah, ikat bekong, kain sarung, semutar siang, badik rusuk, badik rusuk, bukan badik rusuk, badik rusuk, duduk di rusuk, ya. Kapok jangok pinggan, duduk di kapok jangok, duduk di pinggang maksudnya, kapak yang cantik duduk di pinggang. Badik kerih, pakai sarung, batik lepah. Ini semua adalah diksi-diksi yang melambangkan ataupun yang memaparkan aktiviti yang dikaitkan dengan budaya, benda dan bukan benda dalam masyarakat Kelantan pada zaman dahulu, ya. Pada zaman sekarang mungkin dah berbeza, ya. Tapi ini gambaran ini memang mengingatkan kita kepada apa yang kita lalui pada zaman kita kanak-kanak dulu, ya. Kalau saya mungkin dah orang kata dah senior kan, bukan tua, ya. Tak mengaku tua tapi senior, sempat merasai pengalaman yang dipaparkan oleh puisi ini. Satu lagi dalam antologi yang sama ini juga saya dapat mengesan budaya makanan masyarakat Kelantan dipaparkan dalam puisi berjudul Rindu Orang Luar Kelantan. Rindu Orang Luar Kelantan, Kuala Lumpur, ya. Yang mana dalam puisi ini memuatkan makanan khas dari Kelantan, ya. Seperti lauk pauk, iaitu ikan singgah, gula serati, leping dan kuih muih seperti tai itik, lopak tikai, teri manis, seri muka, dan juga gambaran permainan rakyat, ya, yang kita biasa pada masa kita kanak-kanak dulu, alam kanak-kanak dulu. Disebut di sini main berambak, nusuk, gelak paro, guroh, yang kemudian diakhiri dengan imej orang kampung yang dikatakan sebagai aku orang kampung, tak agah, tak lupa asal usul. Jadi sangat menarik, ya, bagaimana penyair menuturkan dalam dialek Kelantan, merakamkan budaya benda, budaya bukan benda yang menjadi milik kepada masyarakat Kelantan, ya. Dan penyair yang sama juga tadi menobatkan dialek Kelantan melalui puisi yang berjudul Dirgahayu Bahasa Kelantan, yang memperihalkan tentang kuatnya akal budi atau jati diri masyarakat Kelantan dalam menuturkan dialek, ya, yang digunakan sebenarnya bukan saja oleh orang Melayu tetapi juga masyarakat Cina, India dan Siam di negeri Kelantan, ya. Jadi kita dapati dari sajak tadi, dari puisi tadi, penyair memperlihatkan satu suasana, satu kekuatan yang tersendiri bagi dialek Kelantan yang dituturkan secara menyeluruh oleh penduduk Kelantan tanpa mengira kaum, ya. Kemudian dalam puisi yang sama ini juga, bagi ini juga saya mengesan penyair Abham Tiar, ya. Abham Tiar memaparkan gambaran cara hidup atau aktiviti kehidupan masyarakat di Kelantan pada musim tengkujuh melalui puisi berjudul Puyeboh. Puyeboh 1, Puyeboh 1, Puyeboh 2, Puyeboh 3 dan Puyeboh 4, ya. Kalau tadi puisi oleh Mazli Husna, ya, Mazli Husma, maafkan saya. Ini oleh Abham Tiar, ya. Abham Tiar juga memaparkan tentang budaya makanan orang Kelantan, terutamanya pada Puyeboh musim banjir, ya. Jadi pada musim ini akan keluarlah jenis-jenis makanan yang khusus bagi orang Kelantan, ya. Antara lain beliau menyebut pada musim banjir keluarlah segala ikan darat. Ini menarik, ya. Ikan darat seperti ikan keli, ikan ruai, ikan puyuh, ikan selat, ya. Itu dari segi ikan-ikannya yang datang bersama banjir. Ini saya teringatlah pengalaman saya di kampung dulu. Apabila sawah di depan rumah menjadi lautan dan airnya kemudian masuk ke bawah rumah, dan bila pergi di bawah rumah tu
ikan puyuh berlompat-lompat, kutip je lah ya. Kenangan indah ya di kampung. Dan juga segala jenis ubi kayu, ubi stelok, ubi badok, itik, keling, keladi, semua keluar pada musim banjir, musim bah ya. Jadi ini satu gambaran yang sangat sinonim lah dengan suasana budaya orang Kelantan pada musim banjir, pada musim bah, dan ini tidak ada di negeri lain, di tempat lain ya. Baik, seterusnya saya nak agak panjang ya, saya nak melangkah kepada ungkapan seni dalam puisi. Kalau tadi khusus tentang budaya, kemudian tentang seni, penyair yang sama, Aziz Draman, saya lihat banyak sekali ya menulis puisi-puisi tentang seni dalam puisi beliau, seperti Suara Rebana Ubi, Rebana Bangsa, dan Galas Dagang ya. Kemudian Waklong, Kelir Hidup, Gasing, Pemain Wow, Mari Kita Bergendang, Keris Pusaka, Namaku Rebana Ubi, dan Jampi Bangsaku. Ini dalam kumpulan puisi beliau. Ada yang dalam Suara Gunung Kehidupan, dan juga ada yang dari antologi puisi, bukan antologi, kumpulan puisi Waklong ya. Maaf, yang Waklong ni antologi sebab berkongsi dengan saya ingat beberapa penyair yang lain ya, kita namakan antologi. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana penyair membudayakan diri dan penghayatannya terhadap seni budaya yang kemudiannya mempengaruhi falsafah dan sudut pandang kehidupan serta perjuangannya ya. Jadi kecenderungan ini, kecenderungan dan keserasian penyair dengan ungkapan seni dan budaya melalui puisi ini memperlihatkan suatu ketekunan dan kesungguhan penyair dalam melestarikan citra terhadap seni dan budaya bangsanya. Jadi contoh Rebana Bangsa, yang mana penyair menekankan kepentingan kesenian bangsa untuk dipertahankan ya. Saya tak memperincikan kerana kesuntukan masa. Begitu juga dengan puisi berjudul Semangat Seni Mana. Semangat Seni Mana ini mengangkat permainan rakyat ya menjadi aspek penting dalam kesenian dan kebudayaan dengan persekitaran masyarakat dan suasana topografi yang bersifat kedaerahan di negeri Kelantan ya. Jadi dalam puisi Semangat Seni Mana ini kita dapat mengesan ya permainan tradisi yang diketengahkan seperti permainan wow, gasing, rebana, kertuk, sepak raga, sepak burayam, lumba perahu, tarik upih, congkak, selambuk, makyung, wayang kulit, menora, dikir barat ya, dan sebagainya. Jadi banyak lagi sekali khazanah-khazanah budaya dan kesenian yang dimasukkan dalam puisi-puisi seperti ini. Dan semua puisi-puisi ini selain menyampaikan perasaan dan pemikiran penyair kepada khalayak pembaca, tetapi juga menggerakkan daya asosiasi dan imajinasi kita sebagai pembaca untuk mengingat kembali zaman kanak-kanak. Misalnya saya terus teringat masa bermain tarik upih, main cokak ya, main selambut ya, ketika berkumpul bersama keluarga di atas, ataupun ketika berkumpul bersama keluarga di atas tikar, di bendang padang menyaksikan persembahan kesenian dikir barat, wayang kulit, menora dan sebagainya. Jadi ini semua padat ya dalam puisi-puisi yang dihasilkan oleh penyair ini. Dan kemudian kita lihat pelbagai jenis permainan tradisi yang ditampilkan juga sebagai suatu rakaman dokumentasi untuk pelestarian kepada generasi akan datang. Jadi saya melihat ini satu usaha penting penyair untuk memastikan warisan seni tradisi tidak hilang di telan masa atau ditelan raksasa permodenan ya. Dapat juga kita lihat dalam puisi-puisi beliau yang lain seperti Gasing, Mari Kita Bergendang, Adat di Panggung, Nyawa Petani, Ribut Budaya dan sebagainya. Banyak sekali ya, saya tak dapat nak bincangkan semua di sini kerana keterbatasan waktu. Tetapi saya nak menyebut tentang penyair Abdul Hadi Yusof juga yang melalui seni puisi beliau yang bertajuk Seni Disanjung, Budaya Dikendung, Syariat Dijunjung. Ini memaparkan soal akal budi melalui pandangan bahawa seni dan budaya amalan masyarakat kita, masyarakat Melayu di Kelantan khususnya, hampir semuanya memang semuanya bersesuaian dengan syariat Islam ya. Jadi gambaran yang diperlihatkan dalam petikan puisi ini memperlihatkan bahawa kesenian dan kebudayaan yang diamalkan di Kelantan harus disesuaikan dengan syariat Islam ya. Dan ini adalah wajar kerana budaya yang terbentuk dalam masyarakat kita adalah yang berteraskan agama Islam yang menjadi pegangan kukuh kepada masyarakat kita lah. Ini kita dapat lihat
dari ungkapan seni disanjung, syariat dijunjung, beradab mulia, mesra menyambut tamu dan bersalam menyulam syariat seperti yang terdapat dalam puisi tersebut ya. Jadi ini memaparkan sifat-sifat sikap positif orang Kelantan sebagai yang menjadi jati diri mereka yang mana mereka pertahankan dari temurun dan dari turun temurun. Kemudian kita lihat ungkapan seni dalam puisi yang banyak ditemui juga ialah wayang kulit, tentang persembahan wayang kulit ya. Khususnya dalam puisi-puisi oleh Rahimuddin Zahari ya, melalui beduk bertabuh, mantra nurani, dalang wayang, seekor kijang kencana ya, dan banyak lagi yang menggambarkan. Pertama, wayang kulit dikemukakan sebagai suatu metafora yang mewakili isu sejagat yang melangkau kosmologi alam Melayu itu sendiri. Dan kedua, wayang kulit dikias sebagai lambang kehidupan ya, lambang hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Jadi penyair Rahimuddin Zahari ini mempunyai tahap kesedaran yang sangat tinggi tentang bagaimana kepentingan wayang kulit ya untuk dimanfaatkan dalam memperkatakan tentang manusia dan kemanusiaan ya. Jadi wayang kulit sebagai teater tradisional yang sangat penting di Kelantan, bukan hanya untuk berfungsi sebagai alat hiburan tetapi juga penting bagi menggambarkan sikap, nilai, norma, hati budi dan konsep hidup serta kepercayaan pemikiran masyarakat kita pada ketika itu. Baik, subjek yang sama tentang wayang kulit juga boleh ditemui dalam banyak lagi puisi-puisi penyair Kelantan yang lain seperti Dalang Kelir oleh Izani Haji Daud, Kenangan Menonton Wayang Kulit Dolah Baju Merah, dan Selamat Berpisah Wahai Dalangku, kedua-duanya oleh penyair Rosli K. Matari ya. Jadi selain mengangkat citra wayang kulit dalam puisi-puisi beliau, Rosli K. Matari juga saya nampak cenderung dalam puisi-puisi anak dusun ni memaparkan dalam kumpulan puisi beliau yang berjudul Anak Dusun ya, ini memaparkan kecenderungan yang memaparkan tentang adat dan permainan tradisi yang sangat popular dalam budaya dan seni masyarakat Melayu di Kelantan. Misalnya kita boleh lihat dalam puisi beliau yang bertajuk Anak Dusun ya, yang bertajuk Genok Beras, Kok Kerek Kok, Perahu Tua Satu, Perahu Tua Satu, Tangga dan Keladi, Tarik Upih Satu, Wow Bulanku, dan banyak lagi. Jadi itu adalah sebahagian daripada apa yang sempat saya perkatakan ya. Kalau ikutkan banyak lagi yang nak disampaikan, tapi kerana keterbatasan masa, saya kena tamatkan di sini. Jadi saya pergi kepada rumusan. Saya nak rumuskan bahawa berdasarkan perbincangan ataupun contoh-contoh yang telah ditunjukkan, telah dikemukakan tadi, jelas menampakkan bagaimana penyair Kelantan berusaha untuk memamerkan sikap keprihatinan atau cakna mereka dengan mempertahankan nilai-nilai jati diri, khususnya dalam aspek seni dan budaya yang diwarisi dari zaman ke zaman ya, zaman berzaman. Kemudian kita lihat juga bahawa penyair Kelantan mempamerkan kreativiti dan sensitiviti serta ketajaman daya fikir mereka untuk menggarap isu-isu seni dan budaya ke dalam puisi mereka. Jadi pewacanaan mereka tentang seni dan budaya disorot dari pelbagai perspektif adalah bertujuan untuk mendokumentasi dan melestarikan seni budaya Kelantan. Dan seterusnya, saya dapati ketika kita berdepan dengan cabaran dan asakan pemodenan hari ini, kita dapati bahawa mereka ini, penyair negeri Kelantan, tidak mahu warisan seni dan budaya mereka pupus begitu saja. Jadi meskipun generasi muda hari ini telah menerima dan menyerap perubahan-perubahan yang berlaku dengan raksasa teknologi misalnya, semua sudah masuk ke dalamnya dan bukan hanya masuk tetapi juga berlama-lamaan ataupun dipengaruhi sepenuhnya oleh teknologi, tapi pada masa yang sama penyair Kelantan masih berusaha untuk mempertahankan akal budi kemelayuan dan kenegerian, kedaerahan di negeri Kelantan. Dan ini menyaksikan perbincangan tadi, menyaksikan bagaimana penyair Kelantan ni masih tebal dengan ciri-ciri jati diri, identiti lokal atau warna tempatan. Sebenarnya ini bukan bermakna mereka
Mereka, bukan bermakna mereka ni mewakili penyair atau kelompok penyair yang bersifat marginal atau tersisih daripada arus perdana. Sebaliknya, saya melihat ini sebagai memberi suatu yang memberi kesan positif dari segi emosi dan pemikiran, berasaskan kepada pewarnaan budaya dan seni tempatan, ya. Sekaligus saya melihat ini sebagai suatu rakaman peradaban bangsa ataupun rakyat Kelantan itu sendiri. Jadi semua ini diperlihatkan, ditegaskan melalui puisi-puisi oleh penyair Kelantan. Jadi dengan itu saya kira sampai di sini saja untuk pembentangan pada kali ini. Terima kasih kerana memberi perhatian dan insya-Allah kita jumpa lagi pada ruang dan kesempatan yang lain. Mohon maaf juga sekiranya terdapat kesalahan perkataan menyinggung perasaan, ya. Jadi saya sudahi pembentangan ini dengan terima kasih dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.